بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu zikruh. Syukur banyak-banyak sebab apa kita wajib bersyukur sebab Allah taala beri kita satu nikmat yang tidak ada tolak banding, nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah taala yang menjadikan alam, segala puji bagi Allah taala yang memberi kita kekuatan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita seperti mana terhimpunnya hari ini dekat mana? Dekat alam akhirat bersama orang-orang yang baik, insya-Allah. Kita nak jadi orang yang baik, betul tak? Nak jadi orang yang baik, kena buat baik. Buat baik yang macam mana? Buat baik dengan kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan amal kita dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah taala memanggilkan kita sebagai apa? Umat siapa? Umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan tuan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, AJK surau, seterusnya ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung kita punya pengajian meniti hari tua. Meniti hari tua. Memang kita kena tua sebab tertib dunia ni macam mana keadaan sekalipun kita akan dimamah usia. Lihatlah keadaan kita hari ni tuan-tuan sekalian. Dimamah usia ataupun tidak. Kalau ustaz taklah kot. Nopan ni lah. Masya Allah. Jadi malam ni kita bahas kitab Minhajul Abidin. Ustaz nak bahas mengenai perut dan penjagaannya. Perut dan penjagaannya. Apa yang diungkapkan, apa yang dibahaskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, jalan-jalan para abid. Kitab ini kitab tasawuf. Tasawuf apa tuan-tuan sekalian? Lanjutan bagi akidah dan tauhid. Itu kitab tasawuf lanjutan, mendalam lagi. Kita nak bicara soal hati, kita nak bicara soal pengambilan kita. Nah, bagaimana pengambilan kita ni menjadi manfaat dekat akhirat. Kita kena ingat dunia ni memang kita kena ambil sebab ini nikmat Allah Taala. Yang kita nak dunia yang akan menjayakan ataupun yang memberi kebahagiaan kita di akhirat. Bukan dunia, bukan kita ambil dunia yang akan merosakkan akhirat kita. Ya, konyang perut. Tadi makan ni sebenarnya. Aduh, hai. Susah tak nak makan sebelum mengajar terlupa. Nak rumah wek soto tadi kan. Ya Allah, dia lah bergedil tu. Nanti makan tu. Konyang pula ustaz. Masya-Allah. Baik. Ini tengok perut dan penjagaan. Okay, kalau sebelum kita tahu kalau kita ambil benda haram, Allah Taala larang. Nah, apabila disebut haram, Allah Taala larang. Ini dalam kitab Minhajul Abidin ada 10 bondo yang mudarat kita ambil bondo yang halal, ibu ayah sekalian. 10 mudarat ambil bondo yang halal. Kalau kita ambil bondo halal, dia ada 10 mudarat. Bondo ni tuan-tuan sekalian, dia bukan haram, dia bukan syubhah. Dia adalah bondo yang halal. Apabila kita ambil secara berlebih-lebihan, dia ada 10 mudarat. Mudarat itu kita nak bincang pada malam ini. Mudarat itu kita nak bincang pada malam ini. Apa kata Imam Ghazali? Maka inilah perkara yang wajib diambil perhatian berat. Adapun berlebih-lebihan makan yang halal, maka sesungguhnya ia membinasakan bagi para abid
Para abid apa? Ahli ibadah. Para abid apa? Ahli ibadah. Dia akan memudaratkan ahli ibadah apabila mengambil yang halal itu secara berlebihan. Jadi kita yang halal ni pun kita kena apa? Kita kena jago-jago. Bukan tak boleh ambil, kita ambil yang halal. Tapi kena jago-jago. Takut-takut nanti orang yang beribadah pada ahli ibadah itu datangnya kebinasaan dan bala bencana bagi ahli ijtihad yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka peliharalah bondo yang halal. Tu deh. Pelihara bondo yang halal. Haram syubhah kita tolak. Kita tak nak haram dan syubhah. Ini yang halal. Kenapa mudarat yang halal itu? Kenapa mudarat? Macam mana boleh jadi mudarat? Sesungguhnya saya telah meneliti. Saya siapa? Pengarang lah. Pengarang siapa? Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Sesungguhnya saya telah meneliti perkara ini, maka saya dapati padanya ada 10 kebinasaan yang menjadi punca dalam hal ini. Ada 10 kebinasaan. Binasanya ambil bondo halal. Haram lagilah. Haram sampai nar Allah Ta'ala. Ambil bondo yang haram, darah daging tumbuh bondo yang haram, jawapan dia adalah neraka Allah Ta'ala. Jadi 10 bondo yang halal. Kalau kita ambil bondo banyakan lah. Parut dan penjagaan. Parut, penjagaan. Mana parut yang besar-besar tu? Teliti elok-elok ni. Mana yang boyak-boyak tu, parut dalam 50 kilo. Jadi teliti elok-elok. Ustaz pun sama. Ustaz pun sama. Ustaz kena teliti elok-elok ni. Jangan kutuk pula kawan-kawan kita gamuk-gamuk tu. Apa Ustaz ya? Kan? Sonang hati Ustaz, bini masak hari-hari sodap-sodap, ya Allah. Kono so PKP ni kan, orang susah hati belanja, sonang hati mendarah kerja kan. Tak apa. Kita lihat tuan-tuan sekalian. Jangan pandang orang, pandang diri tu baru nampak dia benar kesan ibadah itu. Sesungguhnya yang pertama, mudarat yang pertama, sesungguhnya pada banyak makan itu, pada banyak makan itu mengeraskan hati dan nur cahayanya akan pergi, malap dan seterusnya akan padam. Kata ulama. Adapun makan banyak tu dia korehkan hati, lepas tu nur cahayanya akan pergi. Makan ni apa ni? Makan bondo yang kita tak tahu. Kita main sabat bondo tu. Kita tak apa? Tak hitung ataupun kita tidak perincikan apa yang bondo kita makan. Berlebih kolesterol, berlebih gula, berlebih dia punya garam tuan-tuan sekalian. Sampaikan tuan-tuan sekalian, badan kita ni tuan-tuan sekalian tak boleh nak tahan. Sampai satu tahap bondo yang kita ambil tu yang kadang-kadang kita tak tahu asalnya kat mana. Ini bukan haram, ini bukan syubhah. Ini bondo yang halal, ada cop jakim lagi, tapi kita tahu datangnya kat mana. Itu masalah kita yang sobat ni. Bahkan tuan-tuan sekalian, sebelum ni kita digemparkan dengan daging sejuk beku. Tak tahu asal daging, tahu-tahu tuan-tuan sekalian bercampur dengan haram. Jadi orang yang ngaji tasawuf, lanjutan kepada akidah ni, dia akan teliti apa benda yang dia ambil. Sebab apa? Apabila salah ambil, dia akan mengeraskan hati dan nur cahaya akan pergi, malap dan seterusnya akan padam. Apabila nur cahaya tiada dalam hati tuan-tuan sekalian, maka akan datang kegelapan. Cahaya tak ada. Apabila ditutup lampu semua ni, apa yang datang? Gelap yang datang. Apabila gelap, kita tak boleh nak buat kerja. Begitu juga hati ini. Apabila hati itu gelap, hati itu keras, kita nak buat kerja macam mana? Bono koreh pun batu, rabui pun memang tak empuk. Koreh batu kat luar tu, balikkan rabui batu tu. Apa jadi dengan batu tu? 18 tahun rabui pun tak empuk tuan-tuan sekalian, tak boleh nak kunyah. Apabila tak boleh nak kunyah, kita nak buat apa? Tak boleh nak buat apa dah koreh. Begitu juga dengan hati. Apabila nur cahaya itu hilang dalam hati, akan sampai kegelapan. Apabila sampai kegelapan, apa benda kita nak buat?
Dah sampai kegelapan dalam hati. Itu sebab apabila hati tu korek, hati tu gelap, nak beribadah payah, tuan-tuan. Ibu ayah sekalian, nak beribadah payah. Dah beribadah dia jadi lesu. Dah ibadah dia jadi lesu. Sebab apa jadi lesu? Makanan gitu. Apabila tiada penjagaan di dalam makanan itu, masuk dalam perutnya, jadi apa? Jadi lesu. Tanyalah diri masing-masing, kenapa membutuh? Tanyalah. Kenapa dalam ibadah payah bona? Asal buka Quran ni macam ni, asal doa ni macam ni, atau zikir lain. Kalau kita tengok bondo yang kita suka, yang tidak berlawanan dengan nafsu, kita mudah. Kita tengok handphone kita mudah. Tetapi kenapa dalam ibadat lesu? Tu dah. Pun togak macam ni. Tak nampak lesu tu. Kau cakap pemalih lah pula. Tu dah. Itu sebablah tuan-tuan sekalian. Kono jaga kita punya parut. Kono jaga pengambilan makanan. Dia akan jadi apa? Koreh. Lepas tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi padam cahayanya itu. Apabila cahaya dah padam di dalam hati kita, apa bondo yang kita nak harapkan lagi? Gelap. Tak boleh nak terima. Kono bawa cahaya. Apa jalan itu tuan-tuan sekalian? Amal saleh. Kata ulama, banyak makan akan mengeraskan hati. Kalau kita masuk dalam perut kita ni bondo yang tak elok. Itu sebab dengan izin Allah, kono jaga pengambilan makan itu. Seterusnya kata ulama, dia akan jadi apa? Padam cahaya itu, lepas tu koreh hati. Bukan buka-buka gonggam hati pebatu, tidak. Koreh hati ni tuan-tuan sekalian, salah satu tak boleh nak terima nasihat orang. Itu salah satu tuan-tuan sekalian, banyak makan. Tak boleh nak terima nasihat orang. Oh, nasihat jangan, buat juga. Sebab apa jadi macam tu? Sebab pengambilan itu yang membuatkan cahaya dalam hati itu hilang. Lepas tu hati jadi koreh. Hati dalam badan kita apa? King, raja dalam segala badan kita adalah hati. Dalam badan, dalam manusia yang Allah Ta'ala muliakan, 17,000 jenis makhluk yang Allah Ta'ala muliakan adalah manusia. Dalam diri manusia yang paling mulia adalah hati. Dalam hati yang paling mulia adalah takwa. Takwa tu apa? Sifat takutkan Allah. Kalau hati tu dah gelap, dah koreh, macam mana nak ada sifat takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jago-jago lepas ni Ustaz pun sama. Jago-jago bab pemakanan kita. Nah, jangan terlebih-lebih akan makan itu akan mengeraskan hati. Jadi hati-hati. Ustaz pun sama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis? Hadis Rasulullah itu telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "La tumitul qalbi bi kathratit ta'ami wasyarabi fa innal qalba yamutu kadh-dhar'i idza kathara 'alaihi al-ma'." Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jangan kamu mematikan hati dengan banyak makan dan minum yang halal. Maka sesungguhnya hati akan mati seperti tanaman apabila banyak disiram air ke atasnya. Kita nak makan kono, perlu nak kuatkan tubuh badan. Minum perlu tak? Perlu. Dalam badan kita ni air 80%. Dalam badan kita perlu air 80%. Kalau terlebih tuan-tuan sekalian, kata Rasulullah, pokok, bunga atau apa-apa tanaman, apabila disiram dengan air yang lebih, dia akan mati. Itu sebab apabila banyak makan, hati mati, hati koreh. Jangan kita terus cop yang banyak makan tu hati kau koreh ni, perut besar hati koreh ni. Tidak macam tu. Tidak macam tu. Kadang-kadang hebat pula yang gemuk tu pada yang kurus. Maksudnya, yang gemuk, ya Allah, datang pun yang gelenggang. Datang salat berjemaah. Datang kuliah. Kuih melongkin, isap rokok, duduk pada kopi. Itu masalah itu. Hebat lagi lah yang gemuk tu, walaupun dia banyak makan. Ini dalam erti kata makanan yang diambil itu tidak bermanfaat pada dirinya. Sebab apa kita makan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, nak togakkan tulang belakang supaya kita boleh amal saleh. Sebab apa kita minum pun nak togakkan tulang belakang, boleh amal saleh kepada Allah Ta'ala.
Setiap kali kita makan, apa kita baca? Nampak makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Memulakan makanan bismillah ala barakatillah. Nampak? Penuh dengan apa? Penuh dengan zikir akan Allah Ta'ala. Doa akan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ni manfaat. Baru jadi makanan kita tu. Kalau tidak, kita bersengkakal dengan musuh kita. Siapa? Syaitan laknatullah. Makan sekali dengan kita. Dengan tanpa doa. Dengan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mensyukuri akan ni'mat Allah Ta'ala. Nah, kita nampak apa depan mata kita ni, tuan sekalian, makanan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri saya makan. Nak dibandingkan dengan orang yang kadang-kadang satu hari makan, satu hari tidak makan. Kesusahan dan kepayahan. Apabila nampak depan mata kita ni, tuan sekalian, kita mensyukuri nikmat. Nampak suami bapak bawa ikan goreng pun nikmat Allah Ta'ala. Jangan membebel mulut tu, faham tak? Itu yang korek hati tu. Nah, apa yang kita dapat depan mata kita? Alhamdulillah. Ajar anak kita. Apabila nampak rezeki, apa kita nak nyebutkan? Alhamdulillah. Dapat kita rezeki untuk makan. Apabila kita mengungut, tidak mensyukuri akan nikmat Allah Ta'ala. Itu yang korek hati tu. Sebab apa? Banyak makan dengan keadaan tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Tu deh. Jadi lepas ni, apabila makanan ataupun apa benda hidangan depan kita, kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tak adalah kita nak komplain semacam. Apa yang dibawa itu, tuan sekalian, ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dimasak oleh isteri, Alhamdulillah. Lapar, peh zuhur balik kan. Nak makan, tengah hari pula. Sekali buka tudung piuk nasi itu, berair lagi. Lupa nak tokan. Siapa lupa tokan? Makhluk kat sebelah ni lah. Ada tak jadi macam tu? Ada lah. Oh lapar. Lauk dah cantik. Tiba-tiba lupa nak tokan. Berair makhluk tu. Takkan nak makan berair. Berair tu ingat kita ayam ke apa? Nah, jadi orang yang baik apa silan tak apalah. Sebab ini adalah qada dan qadar. Takkanlah makhluk tu sengaja tak tokan. Dia terlupa lah tu. Nampak? Kita nak apa? Kita nak sabar di dalam diri kita. Tak adalah kita mengungut, tak apalah makan lauk lah. Walaupun dalam hati ni membara. Sebab apa? Ingat pengajian, nanti korek hati ni masalah pula. Allah Rabbi. Nampak? Sifat sabar tu kan. Jadi kita sama-sama lah. Sama-sama menjaga akan makan itu. Itu apabila kita tak jaga dengan zikir, sabar kita tu sekiranya memang masalah. Hati akan apa Rasulullah itu banyak bondo masuk banyak. Tapi manfaat tak ada. Terpadamlah nur, zikrullah tak ada. Terpadamlah nur. Kita bukan orang kafir, kita orang Islam kan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Samakah amal orang mukmin kaman kana fasiqa? Kata Allah Ta'ala, la yastawun, tak sama sekali. Jadi kita punya makan ini siapa kita yang halal ini penuh dengan apa? Penuh dengan zikrullah. Penuh dengan zikrullah, doa kita mensyukuri akan nikmat Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara makan kita, cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seboleh-boleh kalau kat rumah jangan makan atas meja. Memanglah tak makan atas meja. Makan dulu tak atas meja, duduk atas kursi. Okey. Okey, seboleh-boleh duduk mana? Duduk bawah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seboleh-boleh duduk bawah. Seboleh-boleh. Tapi kalau dekat restoran, dekat masjid, surah, ada tempat makan, tak payahlah. Wek bengong pula. Kan? Rumah kenduri. Orang semua atas meja, dia selawat. Sunnah Nabi. Itu janganlah. Ini kat rumah sendiri. Kan? Kat rumah sendiri. Ustaz pun sama. Kat rumah sendiri. Ada meja makan, tuan-tuan sekalian. Kita keluarga, kita duduk bawah. Kalau cantik lagi makan potalam. Kan? Suap menyuap antara suami isteri. Penuh suami yang tangan jonih berbulu kan. Ya Allah, kambang tu kak. Tak apa lah, sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi SAW. Tak larat ustaz kau rumih jari. Jadi kita anggap itu sunnah Rasulullah. Barulah bondo masuk banyak ni manfaat. Tidaklah gelap hati, kata Rasulullah. Tidaklah keras hati. Masuk nur di dalam diri kita. Sebab amal sunnah Nabi SAW. Jadi dalam pengambilan makan banyak tak apa bang. Cuma makan banyak tu penuh dengan adab, penuh dengan zikrullah.
Walaupun seorang ni makan kotam besar tu apa? King crab ataupun lobster yang seorang ikan bilis ya tuan-tuan sekalian, apabila di situ ada sunnah kejayaan. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, apabila banyak makan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau makan gitu langsung tak ada zikrullah dalam makanan adab gitu lu, langsung tiada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana nak datang nur? Mana nak datang tuan-tuan sekalian, bondo-bondo yang manfaat masuk dalam perut gitu. Dia akan mengeraskan hati, kata Nabi SAW, akan mematikan hati. Jadi kalau 20 tahun lah jangka masa gitu, kalau umur kita 60 tahun, masa kita 24 jam, dibahagikan dengan 3, 8 jam kita tidur, 8 jam kita berkojo, 8 jam kita ibadah. Ada kau 8 jam kita ibadah, masuklah sekali ngaji kitab, masuklah sekali kita semayang. Ada 8 jam kita buat ibadah, tak ada, lebih tidur. Betul tak? Sampai ke sini pun nak tidur juga. Allah habis 8 jam kayu. Tak boleh nak bagi dengan 3. Kalau ambil 8 jam lah, busuk-busuk lah ambil 8 jam lah. Konon tuan-tuan dan sekalian, koncing berak makan tidur gitu, ambil lah 8 jam. Kalau 8 jam itu tidak diselangi dengan sunnah Rasulullah, umur 60 tahun, 20 tahun rugi macam tu kan. Kalau umur 30 tahun, 10 tahun rugi macam tu kan. 10 tahun nak dikatakan 10 tahun tu tidak memberi manfaat. Tidur itu sunnah, makan pun tidak sunnah Nabi SAW. Itu tak masuk dalam jamban lagi. Nah, tak masuk dalam jamban memokak-mokak, menyanyi-nyanyi dalam jamban. Dalam jamban boleh burak. Dalam jamban isteri boleh minta resipi dengan suami. Bang nak masak apa bang? Ikut kau lah, mokak lah kau lah, nampak. Bergurau pula dalam jamban. Itu tak masuk tu lagi. Nah, tak belajar nak menoran macam mana, nak mencangkung, semua Islam ajar kan? Islam ajar akan keseluruhan sunnah Rasulullah bang. Rasulullah ajar sampai masuk jamban ajar. Jikalau masuk jamban itu kita buang air hari-hari terberak. Siapa hari ni 40 hari sekali tu berak? Tak ada, makan terdahanya. Lagi-lagi PKP ni nak ke mana dah tak boleh kan? Muntunjul alhamdulillah, ceramah boleh, salat beramai ni boleh alhamdulillah. Syukur alhamdulillah nak dibandingkan negeri-negeri lain kan. Duk menghadap makhluk tu lah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang loyo makan itu makan ini. Jadi masuk tandas banyak kali ya. Apabila kita tidak ikut sunnah dalam kehidupan kita, Allahu Rabbi. Tidur kita hari-hari Nah, tidur kita hari-hari. Bangkit sebelum subuh, tidur sebelum pukul 10. Atau selepas pukul 10 kita tidur dah. Ambil lah tidur kita, sila ambil tadi lah 8 jam masuk semua. Kalau tidur saja tak ikut sunnah, habis pahala kita, sia-sia saja. Itu yang Rasulullah SAW bagi tahu, apabila dalam pemakanan kita, apabila tidak ada zikrullah, benda tu akan jadi sia-sia. Banyak makan tak ada masalah. Ambillah makanan asalkan bermanfaat. Makanan itu penuh dengan zikrullah, ikut sunnah. Makan sebelum lapar, kenyang, berhenti sebelum kenyang. Kita sehabis mungkin. Perut boleh terima, tokak dah tak nak. Kalau tokak boleh bercakap lah tuan-tuan sekalian. Ya Allah, tak tahu dia komplain macam mana. Mentah darah sekomuk ni. Tokak lah. Perut boleh lagi. Tokak dah. Perut tak boleh terima. Tokak ni tuan-tuan sekalian nak lagi. Tetapi apabila kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah itu sebab bab pemakanan Rasulullah jago. Dada dengan perut Nabi sekata. Mandi luncuh ke bawah. Dada perut Rasulullah sekata. Mana dada dengan perut ni sama. Macam ustaznya. Nah, tapi tahan nafas ni. Dada ke perut ni sekata. Kita kalau mandi sangkut air kat perut. Rasulullah cai ke bawah, betul tak kak? Jangan bola. Samulah boyak itu. Amboi. Itu pemakanan Rasulullah jago tuan-tuan. Allah Rasulullah bolehlah tak ada makanan. Ya haula wala, Rasulullah sebaik-baik manusia. Lemah sangat ke Allah Taala nak jadikan makanan yang hebat bagi kepada kekasihnya. Lemah sangat ke Allah Taala nak bagi bermacam-macam makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Rasulullah amat jaga pemakanan Nabi. Rasulullah kadang-kadang hari ni makan, besok tidak. Kadang-kadang 2 hari tak makan. Apabila tiada makanan kat rumah, Rasulullah puasa tuan-tuan.
Adakah Rasulullah SAW fakir? Tidak. Rasulullah SAW kekasih Allah Ta'ala. Allah boleh bagi apa sahaja kepada Rasulullah. Rasulullah minta, Allah Ta'ala akan kabulkan tuan-tuan sekalian. Tapi Rasulullah jaga bab pemakanan. Dah ada orang perut dalam Syamil Al-Turmizi. Imam Al-Turmizi bagi tahu bagaimana bagaimana keadaan fizikal Rasulullah. Perut dengan dada ni sekata. Sekata mana dia? Samalah sama kata. Dada dengan perut. Ya Allah, ramping. Hebat, sadar Rasulullah SAW. Memang sahlah kita umat ni lebih-lebih. Sebenarnya mandi sampai sangkut air kat perut. Mencangkung tak nampak apa dah tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu payah ya Allah. Nak masuk jamban, nak mencangkung payah. Kono jamban duduk, tak boleh nak mencangkung, tak boleh, tak sampai nak basuh. Nampak. Itu kita lah. Itu kita lah. Itu sebab Rasulullah SAW jaga bab pemakanan ni. Jadi membincang bab ni memang kena stepek kat muka lah. Sama lah orang bercakap ni. Jadi nak bagi tu kita ni sama-sama jaga pemakanan kita. Makan banyak, apabila makan banyak diselangi dengan sunnah, insya-Allah tuan-tuan sekalian, sihat tubuh badan kita. Tapi mana yang tak sihat tubuh badan, itu bukan tiket neraka Allah Ta'ala. Tidak. Ini nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, bagaimana Rasulullah SAW, para ulama nak bagi tahu mudarat apabila berlebih-lebihan ambil makanan yang halal. Kalau kita ambil makanan yang halal, tak ada zikrullah, hati kita akan golap. Lepas tu hati kita akan korek. Tak ada nur dalam hati. Payah nak ibadah. Sungguh-sungguh payah. Kalau masuk bondo yang dia halal tetapi tidak halalan tayyiban mubarakan. Dia tidak apa, dia tak tayyib. Bondo tu tak baik. Tak rahmat Allah Ta'ala. Makan tu memang halal. Makan itu bukan haram ataupun syubhah. Bila tidak diselangi dengan zikrullah, maka itu akan terjadi. Kata Rasulullah, bagaikan bunga pokok tumbuhan disirami banyak air, dia akan mati. Jadi biarkan kita makan banyak, hati kita apa? Hati kita penuh dengan cahaya rahmat Allah Ta'ala, mudah untuk kita ibadah. Walaupun banyak makan tuan-tuan sekalian, kambing habis. Yang tadi perut boleh 50 kilo dah. Tahajud hari-hari. Masya Allah. Walaupun gaut penuh ke badan. Tahajud hari-hari. Duha, Al-Quran. Tidak lepas tuan-tuan. Dakwah. Melainkan orang yang angkat bosi, konon badan sado, urek timbo, perut sekata, tapi tak sembahyang, tidak sujud akan Allah Ta'ala, tidak ada apa-apa erti. Itu kreditlah bagi orang yang kuat makan, lepas itu kuat ibadah. Masya Allah. Okay, sesungguhnya setengah para salihin telah membandingkan yang demikian itu dengan berkata, orang soleh berkata bahawa ma'idah adalah seperti periuk yang menggelegak, yang terletak di bawah hati, dan wak asapnya naik ke atas mengenai hati, maka wak asap yang banyak itu akan mengeruh dan menghitamkannya. Jadi apabila bondo makanan ni dia ibaratkan bawah hati. Apabila waktu naik dokek hati kita, dia akan menghitam, akan mengeruhkan. Makanan apa? Halal tetapi tiada zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, pastikan lepas ni makan kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Macam mana makan sunnah? Nampak makan, tengok, bau, lepas tu rasa. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jangan main suap ya. Itu suap mata, hidung, mulut sekali. Sebab apa mata, hidung, mulut sekali? Supaya boleh lihat, boleh bau dan boleh rasa. Allah tak buat mata dekat belakang, hidung kita dekat bawah ketiak, tak buat mulut kita dekat tepi punggung. Kalau bondo tu tidak sekali, payah tak kita? Payah ha? Nak makan kena kat sini ha? Tepi kepala, mata, hidung kita bawah ketiak sini ha? Nak bau dulu ha? Nampak? Allah Ta'ala buat semua ini tuan-tuan sekalian untuk memudahkan akan makhluk hambanya. Cuma kita tak nak guna. Cuma kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Kita tak belajar lah. Kita jadi keliru. Allah jadikan semua ni tuan-tuan sekalian. Ya Allah, ada makna mata sekali, hidung sekali, mulut sekali. Supaya kita apa? Supaya kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lepas ni balik rumah buat apa kak? Makan kat bawah. Tapi kalau suami tak boleh nak duduk bawah, bersilo tak boleh, lain lah. Jangan dipaksa.
Bang hati jangan koreh warna bang duk bawah. Tu derhaka nama mereka. Kalau dia dah tak boleh, sediakanlah meja. Ni Ustaz cakap kalau kita boleh lagi makan kek bawah. Kalau boleh dengan anak beranak dengan izin Allah kita pakai talam makan tu sekali suap. Anak beranak kita ya kan. Lajarlah. Kalau anak dah besar Ustaz, anak semua dah cucu semua dah tak ada Ustaz, tinggal dua-dua. Lagi elok berdua. Nah, tak adalah muntah cucu tengok wan dengan nenek bersuap-suap, nak mampu yang tua ni bersuap juga. Tak muntahlah budak tu kan. Jadi buatlah kan sunnah Rasulullah. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Satu sunnah 100 pahala mati syahid. Kata Imam Al-Baihaqi rahimallahu taala. Satu sunnah hidup kah abang sekalian 100 pahala mati syahid Allah Taala bagi. Di zaman fasyak dan mungkar, di zaman orang tak kena sunnah. Lepas makan buat apa? Sisip jari kan. Sunnah Rasulullah. Lepas makan buat apa? Sisip jari. Jari mana nak sisipkan dulu? Jari yang besar yang panjang. Sebab di sini banyak makanan. Sisip. Sebab di antara makan nasi ataupun bondo yang kita makan tu, di situ ada rahmat Allah Ta'ala. Kalau melokeklah kat sini nasi-nasi yang banyak, di situ rahmat Allah Ta'ala. Rugi tak kita? Rugilah itu sebab disisip. Jangan membazir makan itu. Kalau diet makan segonggam ambil. Kalau habis tambah lagi. Ini jangan ambil banyak. Sudah anak diet buang. Ya Allah. Membazir tuan-tuan. Tak sunnah. Apa ni makan berapa? Sisip jari. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita nampakkan kawan kita sisip jari, lepas tu kita jijik, bahkan mengherdik, boleh jatuh apa? Boleh rosak kita punya iman, akidah kita boleh rosak. Kalau kita hina sunnah Rasulullah. Sisip jari itu sunnah Rasulullah. Sisip jari, sisip. Tapi jangan lebih-lebih. Bagi yo pula takut orang lebih-lebih, jangan mubalarah, sisip saja. Sampai macam niat jilat kan. Ya Allah, ustaz dengan laman gilo ke apa itu pandai mu itu. Boleh insya-Allah kan sisip jari. Nak sisip jari suami boleh tak masalah. Suami akak silakan sisip. Boleh sisip. Nak sisip jari abang boleh. Tak apalah kan. Yang ustaz ajar sebelum ni kan, kalau suami berjanggut, akak sakit perut, sunnah apa? Hisap janggut suami yang ada hujung. Ada pernah ingat tak? Ingat kan? Dah amal belum? Nak goli apa suami awak PKP ni boleh buat cucu dah tak ada kan? Janggut ni dia ada hujung ni. Ada hujung. Ada hujung, ada enzim ni topi ni. Macam tak ada hujung, mana yang trim tu tak ada. Ni ada hujung ni isap ni hujung akak sakit perut ni. Kalau stres duduk rumah cucu memokak kan, ataupun nak masak tak jadi, jiran wek hal, stres apa? Mental illness. Tekanan tu baik agak sunnah Rasulullah. Sah. Masya Allah. Cuma kita tak amal itu sebab kita tak biasa. Tapi bini ustaz tak pernah hisap lagi lah. Dia tak sakit perut lagi. Sungguh. Kalau abang kita pun sama. Ada ujung janggut ni, hisap ujung janggutnya. Hisap. Janggut sendiri kan. Masya Allah. Ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, janggut Rasulullah lebat dan mubarak. Panjang, lebat dan mubarak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i secekak, boleh gunting. Kalau mazhab Hanafi, kalau dia gunting, dia trim, dia tak boleh jadi imam. Sebab dia melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kebanyakan dalam mazhab Hanafi janggut ini tidak ditrim. Kalau ditrim satu cekak. Satu cekak ni boleh potonglah satu cekak, biarkan. Kalau kita percaya akan sunnah, bapak sekalian, kita akan cinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita menselawati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala dan malaikat menselawati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun disuruh berselawat kepada Rasulullah, bukan sekadar pada mulut. Kita nak amal dengan amalan badaniyah. Itu yang kadang-kadang kita masalah kepahaman kita nak mencintai Rasulullah.
Kita mencintai Rasulullah bukan dengan batang tubuh saja, bukan dengan lisan, dengan qalbu saja, dengan ibadat badaniah, dengan fi'li itu. Jadi apa? Tunggu lagi. Dengan insya-Allah nanti boleh amal. Malam ni lah start boleh insya-Allah Cari janggut suami malam ni start. Malam ni mula. Okey, baik apa? Sekarang dengan izin Allah kita ni cuba makan kat bawah kan, sebab ini sunnah Rasulullah dalam keadaan bersila. Kalau boleh pakai talam silakan, tak boleh pakai pinggan pun tak apa, asalkan duduk berjamaah. Ya, minta tolonglah mana yang ada anak-anak yang duduk sekali tu, biarkan makan berjamaah. Jangan waktu makan dia main handset, dia buat kerja lain. Panggil sekali makan. Bang Dik, mai makan lo. Nganga, cik, mai makan sekali. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Di situ sunnah Rasulullah. Kita nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiada sunnah dalam pemakanan kita, itu makna tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat adalah satu daripada kekerasan hati kita serta mati hati kita. Itu sebablah dalam keadaan pemakanan kita nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kata Rasulullah. Hati akan jadi apa? Hati koreh, lepas tu nur itu terpadam. Okey, yang kedua. Mana yang sompek dia ada 10 kan? Mana yang sompek Tapi yang pertama malam ni insya-Allah boleh terus amal Boleh terus amal. Tapi kalau ada meja makan kat rumah nak amal duduk bawah, meja tu jangan buang. Biarkan tetamu datang nanti buat atas meja tak apa. Ini untuk keluarga, maksud ustaz untuk keluarga. Kalau tetamu datang nanti macam polik juga kan? Jadi tak biasa kita ra'i kalah. Mungkin tetamu tak biasa makan kat bawah kan, kenapa ada meja makan kat bawah jadi fitnah pula. Kalau kita kuat ajak makan kat bawah, habis tu meja pun nak buat apa meja tu, tak apa, kita nak amal sunnah Nabi. Mana yang tak boleh makan duduk, makan berdiri. Makan berdiri lah, makan kat meja. Boleh insya-Allah kan? 100 pahala mati syahid bang. Lepas tu bila amal sunnah Rasulullah, nur masuk. Nur apa? Cahaya dalam rumah masuk. Bila cahaya dalam rumah masuk, sunnah Rasulullah masuk, Allah Ta'ala akan tarbiyah isi rumah itu. Itu yang kadang-kadang kita dalam rumah ni kita kurang bahagia. Sedangkan rumahku syurgaku. Apabila kita masuk dalam rumah kita tidak bahagia, memang kita tak amal sunnah dalam rumah. Kita tak selalu baca Al-Quran dalam rumah. Kita tak amalkan sunnah Rasulullah dalam rumah. Salah satu kita makan hari-hari, amalkan sunnah. InsyaAllah kita duduk dalam rumah ni selesa. Tak adalah panas punggung, kojak-kojak nak keluar, kojak-kojak nak keluar. Lagi-lagi makhluk yang di depan, masuklah ustaz. Kan? Mana kak? Agak kalau nak suami di rumah amal sunnah kak? InsyaAllah tak bergerak punggung Ni kojak-kojak alang saleh, kojak-kojak alang saleh hancing. Tu masalah tu. Kan? Jadi masya-Allah amal sunnah dalam kehidupan. Okay, jam pun dah bunyi kan? Okey, ustaz bagi satu lagi. Sesungguhnya banyak makan itu menimbulkan fitnah. Allah Rabbi. Kenapa pula ni? Sesungguhnya banyak makan itu menimbulkan fitnah kepada anggota-anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh badan dan membuatkan bergerak cergas. Melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan kerosakan. Makan banyak ni pula tuan-tuan sekalian, masalah dia memberi kekuatan kepada tubuh badan melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak larang, yang Allah Ta'ala larang. Itu sebab dalam setahun kita ada puasa Ramadan. Itu sebab 1 bulan tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya 3 hari kita berpuasa. Ataupun 1 minggu kita puasa 2 hari, Isnin, Kamis. Lepas tu 1 bulan seboleh-boleh kita puasa bulan terang 3 hari. Pertengahan 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Setiap bulan, bulan Islam lah hijrah. Jadi apabila kita puasa amal sunnah, kita badan tubuh ni, tubuh badan kita, nafsu akan lemah apabila kita tahan lapar. Apabila kita punya badan ni kuat, lepas tu banyak tenaga, takut-takut menimbulkan fitnah kepada anggota badan. Sebab apa? Dia ada kekuatan melakukan kerosakan ataupun benda yang tidak bermanfaat. Maka sesungguhnya lelaki apabila kenyang, dia sebut lelaki ni, perempuan tak ada ni. Apabila sesungguhnya lelaki apabila kenyang, memang selalu lelaki konyang, tersandar kan? Memang gitu selalu Ulama sebut, maka sesungguhnya lelaki apabila kenyang, ia menjadi galak.
Matanya ingin melihat kepada yang tiada memberi faedah daripada yang haram-haram atau yang berlebih-lebihan yang tiada bermanfaat. Betul tak? Kita dah kuat, kita lelaki, ulama sebut lelaki. Kita dah kuat, mata kita ni mengayau kan. Memang kita ni mata mengayau nak tengok bondo yang lebih cantik, barang baik. Tapi masalah barang baik tu adalah kemurkaan Allah Ta'ala. Dalam keadaan perut kita ni tidak kenyang, kita lemah tuan-tuan sekalian, maka lemahlah nafsu kita. Sebab nafsu ni dia jadi lemah apabila Allah Ta'ala tahan makan nafsu. Awal-awal nafsu dijadikan, apabila tanya siapakah dirinya, dijawab nafsu, kau, aku di hadapan Allah Ta'ala. Apabila kita perut kita lapar, mana tak ada lapar sampai timbul sakit. Makna apabila perut kita lapar tuan-tuan sekalian, kita lemah, jadi nafsu akan ikut lemah. Dikala siang hari berpuasa, nak pandang benda yang tak baik pun kita tak larat sebab tengah lemah. Nak mengamuk marah pun tak larat sebab kita tengah lemah. Nafsu tengah lemah, jadi mudah untuk kita ibadah. Bukti ya tuan-tuan, lihat waktu Ramadan, lihat maghrib, insya, lihat subuh, lihat zuhur macam mana. Ramai orang tuan-tuan. Subuh ramai datang. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Waktu itu Allah Ta'ala tahan nafsu. Sebab tahan nafsu ni tuan-tuan sekalian, kita berpuasa di siang hari. Zuhur ramai, asar ramai, lepas tu maghrib, isyak ramai, tarawih ramai. Memang mudah untuk ibadah. Sebab apa? Perut kita ni tak berapa konyang ataupun dalam keadaan lapar. Tenaga kurang. Jadi tenaga kurang tu bukan sampai memudaratkan jadi kuranglah melakukan benda yang tidak bermanfaat. Apabila perut konyang ni fitnah bagi anggota badan. Buat benda yang tak elok dan telinganya ingin mendengar yang sia-sia dan lidahnya ingin bercakap-cakap yang tidak berfaedah dan kemaluannya bangkit untuk memuaskan nafsu syahwatnya dan kakinya berjalan menuju ke tempat-tempat peleseran. Apabila makan konyang bona, ambil benda halal banyak bona konyang makan, jadi kita kuat nak pergi tempat yang tak elok. Apabila tahan makan ni, nafsu pun kurang. Kuat makan, nafsu dia lebih. Nafsu jadi kuat. Sekiranya lelaki itu lapar, nescaya semua anggotanya menjadi tenteram, tidak bernafsu untuk mengerjakan sesuatu daripada perkara-perkara yang haram dan sia-sia serta tidak bergerak cergas untuk melakukan perkara-perkara haram dan sia-sia tersebut yang disebabkan oleh rangsangan makanan itu. Ini dia punya mudarat. Jadi apabila kuat makan, banyak benda masuk, jadi anggota badan pun jadi fitnah. Anggota badan itulah tangan, mata kita, akal kita, lepas tu mulut kita. Sedangkan tuan-tuan sekalian, benda yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala akan hisap dekat akhirat nanti. Apa yang Allah Ta'ala bagi, macam mana kita gunakan. Sesungguhnya telah berkata Ustaz Abu Ja'far rahimullahu ta'ala, sesungguhnya perut itu satu anggota. Sekiranya ia lapar, nescaya kenyanglah lain-lain anggota. Yakni diamlah anggota-anggota itu. Maka ia tidak akan meminta daripada anda sesuatu. Sekiranya ia kenyang, nescaya laparlah lain-lain anggota. Kesimpulannya adalah sekiranya perbuatan seorang lelaki itu dan begitu juga segala perkataannya mengikut kepada makanan dan minumannya, jika masuk makanan yang haram ke dalam perutnya, nescaya keluarlah yang haram daripada perbuatan dan perkataannya. Jika masuk yang berlebih-lebihan, ini yang kita makan yang halal tu, nescaya keluarlah yang berlebih-lebih pula, seolah-olah makanan itu benih perbuatan-perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu merupakan tumbuhan yang lahir dari benihnya. Ustaz Abu Ja'far ni seorang yang alim. Dia bagi tahu apabila perut konyang, tuan-tuan sekalian, yang lain akan lapar. Apabila perut lapar, anggota lain akan kenyang. Apabila anggota lain akan kenyang, dia tidak meminta-minta kepada kita, kata Ustaz Abu Ja'far. Dan apabila perut itu kenyang, yang lain lapar. Apabila yang lain tu lapar, dia akan meminta-minta sesuatu kepada kita. Itu yang membuatkan anggota itu jadi fitnah. Jadi kesimpulannya dengan izin Allah, laparkan perut, bukan laparkan perut sampai memudaratkan jiwa dan diri kita.
Jadi lapar perut ni mubalaghah, jangan berlebih-lebihan, dan sekadarnya masuk dalam perut kita dengan Allah pun sekadarnya. Kalau masuk banyak, anggota lain akan lapar. Apabila anggota lain akan lapar, menjuruskan kita buat benda yang tak elok. Ini bukan nak bagi tahu satu bondo yang makan banyak, anggota terus buat benda yang tak baik. Tidak. Ini nak bagi tahu mudarat. Jadi dengan izin Allah, kita jago-jagolah. Apabila perut dah konyang, yang lain lapar. Apabila yang lain lapar, dia akan meminta-minta melakukan sesuatu. Meronta-ronta lah, perut dah konyang. Diamlah makhluk tu kat sini. Jadi yang lain itu meronta-ronta. Dia minta dengan kita, kadang-kadang meminta benda yang tidak sepatutnya. Dia minta kita bondo yang tidak sepatutnya. Itulah ulama bagi tahu fitnah kepada anggota badan jikalau perut kita lebih masuk bondo yang halal. Jadi insya-Allah malam ni dapat 2 tak boleh nak lebih-lebih kan. Dapat 2 sebab tak dapat nak lanjut sebab ada SOP kan. Kita kena berhentilah dengan izin Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala rahmat akan pengajian kita pada malam ini. Kita dapat 2 sahaja. Yang pertama sekali, makan banyak ni akan mengeraskan hati, akan hilang nur. Yang kedua, makan banyak ni akan memberi kemudaratan ataupun fitnah pada anggota badan yang lain. Ataupun makan banyak ni tuan-tuan sekalian, bukan makan banyak, kita ambil bondo yang halal ini secara berlebih-lebihan. Jadi awal Ustaz beritahu, dalam rumah kita lepas ni, kita nak makan, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja aku li qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.